Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jadi tujuan kita mengadakan panggil satu jawapan lah kepada orang yang cepat mulut menuduh kita bahawasanya kita ni memfitnah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, tuan guru bagi segala tutup guru pondok yang sekarang ada lah ini, tutup guru yang berada di Mekah, yang alim di Mekah sana dulunya, ada mengarang beberapa kitab yang menyentuh mengenainya siasah Islamiyah, mana mengenai politik Islam, yang mana pada ketika itunya ramai di kalangan tutup bar, di kalangan tutup guru juga, ia menganggap ke politik ni suatu benda yang kotor, suatu benda yang tidak layak lah seorang yang mengaji agama itu bercampur mengarung maknanya di dalam politik. Tetapi Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi mengarang beberapa butir kitab nak menjawab ke untuk mencerah ke lagi orang panggil faham Islam yang sebenar untuk orang ramai, lebih-lebih lagi orang alim yang apabila balik daripada tempat pengajian dia mestilah maknanya menyatakan sesuatu yang sebenar, tidak boleh susuk walau sikit sekalipun. Pertama, jadi dalam banyak-banyak kitab yang Syekh Abdul Qadir Al-Mandili karang, dia semuanya hampir sama maknanya, maksud tujuan yang dikarangkan, dia segala ayat dalam itu pun sama, tidak ada berlainan sikit habuk nah. Kalau kita baca dalam kitab Mutiara yang Indah dan Kebagusan Undang-Undang Islam apa semua sekali itu maknanya sama lah. Bagaimana yang kita ada di tangan ambulan ini, kitab Kebagusan Undang-Undang Islam dan Kecelaan Undang-Undang Manusia, ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili karangnya dia. Dia ada lagi kitab-kitab lain, dia ambo pun ada kitab-kitab tu, tapi ambo tak bawa lah kerananya ada di Indonesia ni, kita tak bawa lah kitab-kitab ada di sana tu. Kita buat hari sebutin ni lah sebagai orang panggil bekalan kita duduk sini. Jadi satu tuduhan yang amat melampau lah apabila dikatakan kita menggunakan orang panggil hujah-hujah musannif kitab kita ni sebagai hujah yang sekerat-sekerat, yang tidak orang panggil secara jujurnya tunjuk belaka dalam kitab ni. Ini suatu orang panggil tuduhan yang sangat melampau dan sangat jahat lah maknanya. Kerana apa? Kerana orang yang mengatakan seperti itu tu maknanya orang tu orang yang tidak cek, orang yang tidak periksa dulu dalam kitab tu. Orang yang kata lagu tu sama ada dia mengaji sendiri atau tak mengaji, kita tak tahu. Tapi hak semestinya kitanya ada berpandu ke kitab. Ada tu ni. Kalau dia mau kata bahawasanya ada tu ni, tutup guru hak anak murid Syekh Qadir Mandili guana ya sokopah lagi. Hak tu kita tak boleh jadi hujah. Kita kena jadi hujah lah ni kitab. Kitab hak depan ni sebagai hujah. Kalau nak jadi hujah juga, pokok demo ambil kitab ni ataupun kitab karangan Syekh Qadir Mandili, gi jumpa dengan anak murid dia hak ada lagi lah ni. Gi jumpa dengan anak murid hak ada lagi lah ni. Siapa dia? Supaya sebagai maklum kita tahu kan, hak ada lah ni laginya. Dia kata ni, Tok Guru Haji Soleh Pondok Sik tu. Pergi jumpa dia, tanya dia, apa hukum dalam kitab ni tak dipakai ke Tok Guru? Tanya, apa maksud yang dikehendaki? Dia tanya, apa yang dikehendaki? Apa dia jawab lagu mana? Kita pun nak tahu juga. Gitu. Cuma setakat apa yang kita retinya daripada makna guru-guru yang kita mengajinya, setakat ni hak ni lah pegangan kita. Sejak daripada pah di tubuh dah ulama kita berjual selama dalam pah ni lah hak kita duk kegalan ni. Tak ada hal lain. Tu. Cuma kalau hak lah ni tidak serupa dengan hak dalam ni, itu orang panggil
keputusan tu maknanya ulama-ulama ia bukan ulama pondok di dalam lepas kemungkinan lagu tu kerana dia ikut majoriti ya tanya dia ikut suara ramai dalam apa istimewa ulama PAH ke tak kira lah mana dia ikut suara orang ramai mana apabila suara ramai tu kata boleh lah walaupun hak kata tak boleh pun tak boleh apa hak kata tak boleh pun ada tapi tak boleh nak kata apa lah tak boleh nak kata apa pakai walak pakai duk senyap keputusan jemaah ialah keputusan semua lagu tu ya golek orang duduk dalam jemaah tapi kitanya sebagai nak memperingati semula bukan sebagai nak marah gapo dak sebagai nak memperingati semula apa yang telah tok-tok guru kita mula perjalani dan kita pegangi dah ni lah siapa ke bila-bila pun kita pergi hukum lagu ni lah maknanya jadi di dalam kitab ni yang ambo ada kongsi maknanya ambo ada upload lah di dalam Facebook tu beberapa helaya yang menunjuk kata di antaranya apa hukum mengenai kita berkongsi dengan orang kafir pada memerintah orang Islam apa hukum dia dan ni disebut fatwa je lah di dalam ni kalau kita tengok fahrih dia ni tu daripada muka surat 109 sapalah ke bawah tu dia panggil fatwa belaka jadi hak ambo kongsi dalam Facebook semuanya hak fatwa makna ada orang soal kepada tuan Syekh kita Syekh Abdul Almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di Mekah sana dan fatwa dia nya balas ni lah fatwa dia balas ni lah apa mula di 109 sampai ke bawah tu 109 nya fatwa mengenai Islam agama dan politik apakah boleh dicerai ke di antara agama dengan politik dan apa hukum orang mencerai dan apa hukum orang menghalalkan perpisahan makna penceraian di antara agama dan politik tu yang kedua fatwa mengenai haram menceraikan di antara agama dengan politik muka surat 111 dan yang ke 115 fatwa apa ni fatwa wajib menyokong parti Islam pada ketika itunya jadi Syekh Abdul Qadir Al-Mandili suruh anak-anak murid dia sokong parti Islam se-Malaysia bahlah maknanya hak kita duk berjual selama ni nak menegakkan hukum Islam dengan cara nah yang tulen yang bersih daripada orang panggil orang musuh-musuh nak kritik kita nak tik kita apa semua sekali walaupun kita payah nak menang tapi dengan bersih secara perjuangan yang bersih dengan nah yang jelas nah yang bersih ni kita selamat berjalan dan kita boleh kelantai mula pun maknanya kita tak pakat sikit abuk dengan DAP gapo semua sekali tu hanya dengan Islam dengan semangat 40 lah dan ni tu pun kita tak apa tak masuk dalam dalam bab fatwa tahalluf siapa berkongsi berbaik-baik dengan orang kafir untuk mendapatkan kemenangan bukan hak tu tak apa sedangkan ni maknanya kita berpakat-pakat dengan DAP kita berpakat dengan DAP dalam keadaan DAP tu jumlah dia nya ramai lebih daripada kita dan orang panggil kemungkinan besar walau benda tidak pasti pun kemungkinan besar mungkinlah maknanya akan mengatasi kita dan apa orang panggil hukum kafir yang berada di Malaysia sekarang ni siapa setengah-setengah ada juga hak komen kata tak boleh nak panggil kafir harbi kena panggil kafir zimmi ada hak bengong lagi hak lebih menampuk kejahil lagi maknanya tak boleh panggil kafir sikit habuk dah ni kena panggil tak boleh panggil kafir kenapa kerana tak tahu lagi dia tu nak mati bila mati dalam Islam ke mati dalam kafir ni orang panggil suatu kejahilan manusia ia jenis jahil tak khabar diri jahil tapi berasa alim berasa benar dalam ilmu agama lalu komen lah kuasa-kuasa dalam Facebook merasakan diri itu mengetahui mengenai hak-hak agama jadi ni suatu yang panggil perkosaan dah dalam ilmu agama sedangkan orang yang layak nak kecek mengenai hukum hakim apa dia harbi apa hukum harbi semua ni orang-orang yang mengaji mengenai ilmu agama bukan orang-orang yang dengan ceramah agama boleh reti boleh kecek agama sekadar sepatas lidah bukan
Orang yang nak boleh kecek agama, hukum hakikat agama ni mesti orang yang mengaji hukum hakikat tu sendiri. Jangan kita tak mengaji hukum hakikat, berasa-rasa dah duk komen oleh Facebook tu. Ni orang panggil satu kejahilan lah. Satu orang panggil perkosaan. Orang panggil penghinaan bagi orang-orang menuntut agama sendiri. Jadi tak ada beza dah. Kalau gitu apa pedoh orang mengaji agama dengan orang tak mengaji agama. Orang tak mengaji agama pun boleh komen juga. Nak kecek juga agama dia. Kecek kalau betul tak apa, tapi salah. Tak kena. Siapa sanggup kata tak boleh nak panggil orang itu kafir sebab apa? Sebab tak tahu dia mati sikit lagi tu Islam ke dak. Oh berat. Kalau gitu mu buatlah kat nalamu tu. Nama Islam dalam kat nal. Sebab mu tak tahu mu mati dari Islam ke dak. Lagu tu. Lagu tu. Ya ke 21-nya fatwa hukum berkongsi memerintah dengan orang kafir. Ni dalam fahrih kitab dia ni. Ya ke 120 ni fatwa haram atas perempuan bersekutu pada jadi wakil rakyat. Tu. Dan ya ke 128 fatwa dengan bahawa kafir-kafir yang berada di negeri Islam sekarang ni ialah kafir harbi. Ni termaktub di dalam kitab ni. Termaktub dalam kitab ni. Dan ni orang panggil salah satu daripada kitab politik Islam. Dan ni kitab politik orang pondok, ia tak patut orang pondok sendirinya tidak berpegang dengan kitab tok guru kita sendiri kali. Tok guru pada tok guru kita sendiri kali. Tak patut sangatlah. Tu. Dia patut jugalah di dalam usrah-usrah pah gapo semua sekali. Di dalam pergerakan Islam gapo sekali. Amat penting kita baca kitab-kitab ni supaya kita muhasabah perjuangan kita ni apakah betul dia selari dia tidak pesong daripada jalanan ulama-ulama kaum tua kita yang lama dah berjuang di dalam pah yang nak ke Islam secara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu. Jadi habis itu. Jadi kita masuk ke persoalan mengenai apa? Mengenai fatwa Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, apakah hukum berkongsi orang-orang Islam dengan orang-orang kafir pada memerintah orang-orang Islam di dalam negara yang agamanya rasmi Islam. Ni jelas dalam kitab. Dia mungkin boleh cek semula dalam Facebook apabila hamba masuk upload secara menyeluruh. Orang panggil apa yang hamba baca ni, dia mau cek balik lah. Tu dia mau cek balik lah. Seperti misal dia kata dilantik akil kafir jadi menteri atau jadi wakil rakyat di parlimen atau jadi gubernur atau lainnya, apa hukum? Pertanyaan dalam kitab Syekh Qadir Mandili. Jawab kata Syekh Qadir Mandili, tiada harus, yakni haram menyokong, menyengutukan, makna kita bersekutu, kita berpakat pada melantik akal kafir pada memerintah orang-orang Islam di negeri Islam. Ini jelas di dalam kitab ni sebut. Sama ada kafir itu kafir zimmi. Fardu takdir kata kafir itu kafir zimmi. Dan kata bukan harbi, zimmi. Zimmi pun haram. Atau kafir muahad. Nah ni, kafir muahad. Bukan kafir muahad Muhammadi. Kafir muahad. Tu dia mau cek sendirilah. Bahasa hebat sangat kak. Kafir muahad ni gapo, kafir zimmi ni gapo, kafir harbi ni gapo. Atau kafir harbi. Atau lain daripadanya, daripada kafir zimmi, kafir muahad, kafir harbi. Ikut mana-mana kafir, hare pada menyengutui nak lantik dia sebagai pemerintah atas hijab orang Islam di negeri yang rasminya ialah negeri orang Islam, rasminya agama Islam. Bahkan wajib bahawa ada pemerintah di dalam negeri Islam itu tersusung daripada orang-orang Islam saja. Mesti daripada start di menteri besar kita kata, atau di Perdana Menteri siapa susuk kabinet-kabinet menteri kabinet gapo, semuanya orang Islam. Mesti orang Islam. Dia ada ni. Tak boleh orang kafir. Tu syarat. Mesti orang Islam nak jadi ulil amri. Tu. Mesti orang yang mengucap dua kalimah syahadat.
nak jadi Imamul Azam. Tak boleh orang yang kafir dah ni, orang yang tak kenal Allah Ta'ala, walaupun boleh ayat Quran dalam ceramah gapo, itu tidak tanda bahawasanya dia tu Islam, bukan. Kalau dia nak ke Islam, mesti dia telah mengucap syahadat dah. Lama dah dia tengok kebaikan orang Islam, kerana apa tak mengucap lagi? Nah tu ni, kalau kita kata dia nak menjinak-jinakkan dia dengan Islam, lama mana dah nak menjinak-jinak? Kenapa tak masuk Islam lagi? Tu kenapa? Kalau dia menjawab kerana hidayah Allah tak sampai lagi, lagu tu juga UMNO pun kerana hidayah Allah tak sampai lagi ke dia. Sabit tu duk soleh lagu tu. Nah ni. Lagu tu juga super 2 kali 5. 2 kali 5 je belakangnya. Tu. Tapi maknanya orang UMNO tu orang yang mengucap 2 kalimah syahadat, walau fasik, walau zalim, dia tetap sah orang Islam, ahli kiblat. Walau zalim, walau fasik, walau maksiat sekalipun. Sabit kita pas ni nak tegur maksiat kerajaan, nak tegur kesalahan kerajaan, nak tegur, nak cegah kezaliman kerajaan. Nah tu ni. Tu bukan nak pergi pakat dengan orang kafir harbi, yang mana dia tu kafir harbi boleh kuasai kita atau umat Islam, tak kira PAS, tak kira UMNO. Nah ni takdir kata dia merata, bukan lagu tu. Bukan lagu tu. So maka jawab Syekh Qadir Mandili, maka haram atas muslimin. Lama dia kata hoi UMNO, bukan kata UMNO ni, kita hak bapuk pah mula ni. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili bapuk pah mula ni, bukan UMNO karya ni. Ya sedap kadang-kadang orang pah ni dia ni. Baca kitab takut hok jaking tulis. Takut menteri penasihat agama, penasihat agama di Jabatan Perdana Menteri dak. Kita ni pernah diharamkan oleh kerajaan Malaysia kerana fatwa suruh menyokong PAS, suruh menyokong orang nak menegakkan agama Islam, hukum Allah di bumi Malaysia. Pernah diharam oleh kerajaan Malaysia kita ni. Tu. Maka haram atas muslimin melantik orang kafir pada sesuatu daripada pekerjaan orang-orang Islam. Haram. Mana haram apa maklum di kita yu'aqabu ala fi'li wa yusabu ala tarkih. Ni yusabu ala apa? Yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Tu. Maknanya diberi pahala kalau kita tinggal daripada pakat. Wak hijau lagu ni. Dan dikenakan dosa kalau kita hijau lagu ni. Hak Musa ni sebut oleh kita ni. Mana misal orang panggil jadi penguruh bagi pekerjaan orang Islam, seperti misal menteri dan gubernur dan wakil rakyat di parlimen, dan lain daripada hijau besar, menteri besar sangat dah ni, gubernur besar sikit, parlimen kecil lagi, tapi besar dah nak kira tak ngulu tu. Hak tu pun tak boleh. Setara mana? Lalu musannif kita hari nah di dalam kitab Hasyiah bagi Nihayatul Muhtaj. Ni ada kitab Hasyiah Nihayatul Muhtaj. Nampak? Nihayatul Muhtaj sebelah jilid belakang. Apa dia kata? Musannif kita ambil. Nah, kata dia nya, berkata Syekh Ali Shibramalisi. Berkata Syekh Ali Shibramalisi di dalam Hasyiah bagi Nihayatul Muhtaj. Nihayah Muhtaj ni karangan bagi Imam Ramli. Lihat ni. Tu. Kalau Tuhfatul Muhtaj bagi Ibn Hajar Al-Haytami. Ni maklum di kita yang mengaji ke pondok ke pekoh ke apa ni. Dua kitab induk besar yang dirojok dalam mazhab kita Syafi'i. Pada halaman 287 juzuk yang ke-7, kata dianya aqulu wa kaza yuhramu nasbuhu ayil kafiri fi syai'in min umuril muslimina. Apa terjemah dia? Artinya berkata aku yang musannif lah maknanya. Dan seperti ini
yakni seperti haram menjadikan kafir tukang memuku. Tukang muku ni jalladan, mana tuku apa tukang puku, puku gendek, supaya orang panggil bunyi, orang panggil penanda sebagai nak melakukan hak di atas orang Islam. Maka haram kerja lagu tu. Pukul gendek supaya orang mari pakak beripo semua sekali. Apa? Ni ada nak pelaku hak atau Islam. Maka haram orang tukang muku tu ialah kafir. Tak kira mana-mana kafir sekalipun. Kafir zimmi, kafir mahak, kafir harbi. Haram dah ko. Kerja pukul gendek pun haram dah. Tu. Seperti lagu ni lah. Haram kerja lekeh lagu ni kata haram mendirikan kafir, makna melantik orang kafir pada sesuatu daripada segala pekerjaan orang-orang Islam. Ni jelas. Ni haram. Lalu musannif kita bawa firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Terjemah dia nya, wahai sekalian mereka yang beriman. Mana-mana orang beriman, orang beriman maknanya jangan menjadikan kamu akan orang Yahudi dan orang-orang Nasara itu sebagai pemerintah. Jangan. Allah Ta'ala tegur dalam Quran, nah, jangan kita latih orang Yahudi, orang Nasara sebagai pemerintah di atas orang Islam. Jangan. Kerana apa? Kerana setengah mereka itu orang Nasara, orang Yahudi, orang kafir Yahudi Nasara ni memerintah atas setengah yang lain. Dan barang siapa, kata Allah Ta'ala dalam Quran, daripada kamu menjadikan akan mereka itu pemerintah, kita buat jadi akak orang kafir pemerintah, akak syiar dia sebagai syiar kita, akak bendera dia sebagai bendera kita. Nah ni. Tu akak lagu tu. Akak pemerintah ke, akak logo ke, akak gambar dia ke, maknanya sebagai tanda sokongan kita kepada dia. Tu. Maka bahawasanya kata Allah adalah ia daripada mereka itu. Orang hak buat lagu tu kerja balas ni hak orang panggil pasal duk latih orang kafir jadi pemerintah orang Islam ni, orang tu kelompok tu juga kata Allah Taala. Ni kelompok tu juga. Mana orang tu juga. Maklum di kita. Nah ni akhirat esok. Maknanya man tashabbaha bihi biqaumin fahuwa min. Nah ni fahuwa minhu. Mana siapa-siapa dia yang menyerupai, mana yang cenderung hati, ia kasih hati kepada sesuatu kaum, maka dia tu masuk kaum tu juga. Ni kaum tu juga. Bahawasanya kata Allah, kata musannif kita ni lagi pada menterjemah ayat Quran sebagai dalil kuat dianya, Allah Ta'ala tidak menunjuki ia Allah akan sekalian orang yang zalim. So lalu kata musannif kita, apabila tiada harus, yakni haram menjadikan Yahudi dan Kristian pemerintah atas orang-orang Islam, maka ketiadaan harus, mana haram. Nah ni haram menjadikan kafir yang menyembah berhala pemerintah atas orang-orang Islam itu, diketahuikan dia hukum kata haram tu. Haram kita akak orang sembah berhala, toca sami ketik tu, haram hukum kita akak orang lagu tu reti kok mana? Retinya kok mimbabil aula. Mimbabil aula lagi. Tu mimbabil aula lagi. Berkata Ibnu Abbas pada mentafsirkan firman Allah Ta'ala tadi, fa innahu minhum, tu lagu mana? Makna berapa Ibnu Abbas tafsir, maka bahawasanya adalah ia seorang tadi tu. Maknanya orang yang melantik akan orang kafir Yahudi Nasara supaya memerintah akan kerja orang Islam tu, kata Ibnu Abbas, daripada mereka itu pada hukum kafir. Tu kata Ibnu Abbas ni. Kata Ibnu Abbas hak dinakar oleh Syekh Abdul Qadir Mandili, dan hamba tu baca, bukan jenak kafir orang, bukan. Intaha. Habis situ. Sub situ.
Berkata Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya, tafsir Zamakhsyari Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf ada. Dan ini firman Allah Ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum tu. Memberatkan daripada Allah Ta'ala dan mengerahkan pada wajib menjauhkan akal orang yang menyalahi pada agama dan mengasihkan akal mereka itu. Jangan duk campur bau, jangan duk sekali, jangan duk bermesra, jangan duk berwalak. Ni. Jangan duk berwalak. Tetap dengan pendirian kita apa ke dia. Ni. Matlamat tidak menghalalkan cara. Tu wala tak benar apa tu tahu kata ikhlas kita berjuang. Tu tahu kata kita memang hati nak ke Islam. Tu. Kita jual ni nilainya di sisi Allah ikhlas kada. Allah Ta'ala tak nilai orang panggil majoriti kita ramai mana puak kita lain gapo semua sekali dak. Hak tu nilai ramai mana kesedaran. Ni kualiti. Sebagaimana para sahabat mula perang Badar. Ni. Menenya perang Badar apabila perang Uhud tu kalah apa? Turun ayat Quran, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Wa antum azillah mana? Sesungguhnya telah memenang oleh Allah Ta'ala pokokmu ni sahabat pada perang Badar mula. Kenapa? Kerana pada perang Badar mula hati para sahabat dekat dengan Allah, takut dengan Allah. Ikhlas berjuang kerana Allah. Tak nampak sikit apa pun orang panggil kerana nak dunia, kerana nak kemenangan saja bukan. Tapi hanya orang panggil al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Walau sikit pun kita tetap. Tu makna lagu tu. Tapi bila pergi Uhud, kerana tidak taat kepada perintah Rasul, kerana apa? Kerana rasa akan menang nusrah Allah Ta'ala keturun. Dan nak kepada harta ghanimah ya kafir buat sebagai habuai, sebagai jerak, sebagai pukat, nak pukul balik orang Islam daripada belakang, lalu kalah orang Islam dalam perang Uhud. Kerana apa? Kerana hati mereka tu bergantung dengan kekuatan ramai tentera. Bergantung dengan strategi yang bijak. Setengahnya duduk atas bukit cadang nak mana, setengahnya tu duduk pergi perang kuda, setengah dengan apa macam-macam. Kerana Islam penuh dengan strategi dalam peperangan. Tapi oleh kerana hati pun bergantung dengan strategi, hati pun bergantung dengan orang panggil kekuatan tentera, kelengkapan senjata, hati kurang orang panggil azillah dengan Allah Ta'ala. Dan apa orang panggil habuai dunia, Allah Ta'ala tak turun nusrah pada perang Uhud. Sabit tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, sabit kita berjuang Islam. Bapa yang kita tak kembali kepada perjuangan kita mula. Bapa tambah tak faham lah. Kalau demo kata kita jahil pun mujur lah, kerana kita duduk ngaji. Hak demo, hak aling duduk sokong tu acur royak jalan kok mana hak boleh, ambo tak reti lagi. Sehayat-hayat ambo duduk tengok, duduk tilik, duduk baca kitab ni tahalluf siasi fil islami, tak nampak jalan syarat nak boleh tahalluf siasi dalam konteks, dalam cara orang panggil suasana negara kita Malaysia tu. Tak sama sebagaimana negara Syria. Tak nampak lagi. Tu. Jadi kok mana tak reti juga tu. Acu demo ni kalau boleh kat maknanya terang molek kepada orang panggil penyokong-penyokong, pejuang-pejuang kok masih cinta lagi kepada parti Islam Malaysia. Kerana ni lah orang panggil satu-satunya parti yang nak menegakkan hukum Allah Ta'ala. Tapi kalau lagu ni maknanya bertentangan dengan kitab tutup guru hok bawa pah mula, tak nampak jalan. Walau tutup guru anak murid bagi pengarang nilai ni masih lagi sokopah, kita pun sokopah. Tapi cara gerak tu kita sentiasa akan tegur. Bapa je dari lagu tu. Tak kira lah. Hak UMNO tu tak usah kira dah. UMNO tu tak kecek dah. Lah ni duk kecek orang kita ni. Dia orang pah banyak kali kat. Pah tegur, bapa UMNO tak tegur. Tegur berapa UMNO tahu dah salah. Nak tegur kita, orang kita ni. Lagu tu. Habis. Sambung kitab lagi. Mungkin dia kata kita baca kitab tak su. Ni. Kita maknanya kita bubuh gambar tu sekerak-sekerak. Kita baca habis bab kafir harbi ni. Lalu kata dia nya
seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tara'a narahuma. Terjemuh dianya, wajib berjauh-jauhan antara orang Islam dan orang yang menyekutukan Tuhan. Lagu mana? Dengan sekira-kira dinyalakan api keduanya, tiada melihat salah satu daripada keduanya akan yang lain. Tu ibarat kinayah daripada kata tak serupa, tak takut lah. Ni, tak jumpa tiruh lah mana. Tu lagu tu. Habis. Intah. Menceritakan akan hadis ini oleh Abu Daud dan Nasa'i daripada Jarir radhiyallahu anhu, tersebut di dalam hasyiah tu dia hasyiatul Kazaruni atas tafsir Baydawi. Ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana bari'um min kulli muslimin ma'a musyrikin. Tu kata Nabi. Apa? Bermula aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akunya kata Nabi berlepas diri daripada tiap-tiap orang Islam yang berserta dengan kafir yang menyekutukan Allah Ta'ala. So, hadis tersebut juga kata Syekh Qadir Mandili di dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastadi'u binaril musyrikina. Artinya jangan menuntut cahaya kamu dengan api orang-orang yang menyekutukan Tuhan. Telah mentafsir akan ini hadis oleh Al-Hasan Basri, Al-Hasan Basri dengan kata dia nya, la tastashirul musyrikina fi umurikum. Terjemah dia nya, jangan bertukar fikiran kamu ni, hei orang Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan orang-orang yang mengutuhkan Tuhan. Ni semua ni orang panggil musuh ni kita buat ahli dalam kitab dia sebagai dalil nak rak, nak tolak perkataan orang yang kata boleh. Maknanya kita orang Islam di dalam negeri rasmi Islam, hal keadaan Islam tidak berkuasa dan nak menegakkan Islam dengan berpakat dengan kafir atau kerajaan tu sendiri. Maknanya kerajaan dia ada sendiri lah ni lantik orang kafir memerintah orang Islam. Tak kira lah UMNO ke PAH ke, kalau buat kerjaan ni salah. Jadi musanni kita mula hatta kita ni nak rak kerjaan UMNO mula. Ni dah kerjaan UMNO sampai kali ni pun lagu ni juga tak berubah. Berapa kali royak dah sampai kita ulama pun dia mengharaikan. Jadi tak kena tegur lah. Maknanya bertegur pun dia blok gitu juga. Ni pasal ni kerah lengah, kerah bedah. Ni masalah yang kita ni pula. Sampai tu kita nak buka balik, maknanya baca kitab kita ni, ulama-ulama kita mula lagu mana yang dinah oleh ulama. Habis. Ini dalil kata dia. Dalil apa? Dalil atas tiada haruh, yakni haram dijadikan kafir yang menyembah berhala. Dan ni kafir Yahudi Nasara tu orang panggil kafir, orang panggil kalau nak jadi kafir zimmi boleh. Ada apa kafir harbi tak boleh, kafir sembah berhala ni tak ada, termasuk dulu lagi dalam jumlah zimmi kafir sembah berhala, kafir wasani dia panggil. Ni haram kita latih orang sembah berhala ni jadi anggota parlimen, Dewan Perwakilan Rakyat kata Musani di negeri Islam. Dan telah menceritakan Abu Daud daripada Samrah radhiyallahu anhu akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'al musyrika aw sakana ma'ah fahuwa mithluh. Artinya terjemah dia, barang siapa berhimpun ia barang siapa dengan kafir musyrik, atau diam ia barang siapa sertanya serta kafir musyrik, maka ia barang siapa seumpama kafir musyrik. Dan berkata oleh Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi, dan dikatakan tiap-tiap mereka yang ada ia mereka atas menyalahi mazhab engkau. Ada ni, hei orang Islam dan agama engkau, maknanya mazhab engkau, hei ahli sunnah wal jamaah, hei orang Islam yang ahli sunnah jamaah, hei orang Islam sendiri umumnya, tu tiada sayu gia, tak patut, maknanya tak sepatutlah bahawa engkau berkata-kata akan dia muak kecek main, mu baik-baik, mu cenderung main, tak patut. Tak patut la yang bagi, maknanya. Dan berkata asy-syair, kata penyair, anil mar'i la tas'al wasal an qarini fa kullu qarinin bi muqarini yaktadi.
Ertinya daripada kelakuan seorang itu jangan engkau bertanya. Jangan mu bertanya mengenai kelakuan dia, dan tanya olehmu daripada kelakuan kawannya. Ni ada ni. Tanya kelakuan kawan dia tu. Lagu mana-mananya. Tu kerana apa? Kerana tiap-tiap kawan itu mengikut akal kawannya yang menyertai akal dia. Ni ada ni. Tu hak bimbela ni. Maknanya apabila kita berpakat dengan DAP, ni ada ni. Orang panggil kawan. Walaupun kita tidak latih lagi dia, walaupun kita tidak berkongsi lagi untuk memerintah, tapi kita sudah orang panggil berpakat-pakat, berbaik-baik, berkawan-kawan. Maka jangan tanya orang tu, tanya kawan dia. Lagu mana? Mana kalau orang nak tengok kita pah dengan DAP, orang tak tanya pah, orang tanya DAP. Ni kata penyair ni, mu jangan tanya pah, mu tengok di DAP tu lagu mana. Kalau lagu ni DAP, lagu tu lah mana orang pah. Tu maknanya lagu ni hak mana musa ni kita nak dalam penyair. Lagu tu lah. Dia dulu itu juga UMNO. Maknanya jangan tanya UMNO, tanya MIC, MCA. Nah ni. Tu maknanya. Oleh kerana dulunya orang UMNO buat kerja lagu ni. Tu habis. Dan di dalam Sunan Abi Daud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Terjemah dia, bermula seseorang itu di atas agama kawan dia, kekasih dia maknanya. Siapa dia diwak berkasih, siapa dia diwak berkawan, siapa dia diwak sebagai saing karib dia, sahabat karib dia maknanya. Maka hendaklah, kata dia, menilik oleh seorang kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mereka yang berkawan ia akan dia, sebagai kawan yang kasih. Kalau kawan biasa-biasa tak apa, ni kawan berkasih. Ni kawan berkasih tu maklumlah, semua pakat tahulah kawan berkasih ni lagu mana. Ini ada ni. Hak molek-molek kita dulunya pernah rasmi dah orang panggil konsep negara Islam, jadi tak ada dah. Ada ni. Awak tubik negara kebajikan pun tak apalah, maknanya nak tubik negara kebajikan tu. Tetapi semua tu kerana apa tu orang panggil? Semua tu kerana orang panggil ada. Orang panggil kerana nak jaga perhubungan kita dengan DAP. Ni. Dalilnya ada orang panggil salah seorang daripada ulama PAH. Dewek ulama PAH. Baru-baru ya. Bersuara maknanya. Apabila kita maknanya takdir memerintah, kita akan tetap menjalankan hukum Islam dan negara Islam, walaupun tidak akan berpakat lagi dengan rakyat-rakyat adalah ni. Lalu dia kena malu. Ustaz Asy apa dah nama tak ingat dah. Kita pun tidak arif mana dulu ada orang tek lah. Jadi tengok cek sendirilah. Tapi oleh kerana orang duduk dalam jemaah, tu rakyat kata duduk dalam jemaah. Bila duduk dalam jemaah, ditegur oleh pemimpin atas, lalu tarik balik keputusan jemaah, keputusan kami semua. Ni keputusan kami semua. Walaupun hati nak berontak, tapi terpaksa aku, terpaksa walak, terpaksa tu kerana ketua jemaah. Jadi demo nak kawan tak kena lah. Kerana apa? Kerana kalau ikhlas ngerti, ramai lagi yang tak setuju sebenarnya. Cuma duk senyap je dalam jemaah tu. Kenapa? Kerana tak boleh pecah jemaah. Tu kerana orang panggil keputusan jemaah, keputusan semua. Ada pun apa tak? Kenapa? Kerana tu Syekh Qadir Mandili, dia royak dah depan kulit kitab dia ni. Ni, depan kulit kitab dia, royak benda sebenar, tak pendek umur, tak kurang rezeki. Jangan kira siapa. Nah, kalau dia mau berasa tak puas hati gapo, duk tulis nak debat dalam Facebook gapo, insya-Allah marilah nak berjumpa kan. Tak ada masalah gapo. Mari. Mana kalau kita balik Malaysia tu mari. Maknanya boleh nak muzakarah. Dan tu Una Aziz pun suruh kita hidup ke bermuzakarah ni. Hidup ke ilmu, budaya berilmu, bukan budaya taklid buta. Bukan budaya pakai kekoh dulu, bukan. Budaya berilmu, muzakir, muzakarah, bahagi mari. Kerana Islamnya dia lari umat dia ni terima dengan tak reti. Ni. Sebagaimana ayat Quran apa? Sebelum daripada innas sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Tengok ayat Quran tu sebelum pada ayat tu sikit. Mana Allah Taala lari maknanya umat Islam ni terima dengan bulat-bulat tanpa reti, tanpa tahu dengan ilmu. Kenapa? Kerana sesungguhnya segala pendengaran kita baik dan penglihatan kita baik dan hati perut benda kita baik, semua sekali ni akan disoal oleh Allah Taala di akhirat lah. Sebab tu kita kena hidupkan muzakarah.
Bukan kata huduh, bukan cerca dalam Facebook. Tuduh orang kata UMNO. Orang yang tuduh kata kita UMNO, orang ni amun ada biar Allah Ta'ala sumbat dan ni bara api neraka dalam mulut saya. Jahat tuduh hai lagu tu. Demo mulut huduh orang panggil. Ni demo pas tahu mana sangat kak. Pas dengan ilmu kau. Nak tegur Islam dengan ilmu kau. Dengan semangat saja tak jadi. Lagu tu nak ingat molek tu. Ni. Tu kita orang nak jual Islam, biar jual sungguh maknanya. Jangan jual atas nama kehijauan, nama kepartian saja. Kalau orang kita sendiri tak kena pun kena tegur. Kena tegur walau orang kita sendiri tak kena pun. Jangan hak orang lain saja je. Hak orang lain tu sama Allah kena tegur. Hak kita pun kena tegur juga. Jangan orang kita pakai luar pendek tak apa. Ni. Tak semaya band pun tak apa dah. Leh, kena tegur. Hak mana orang kita buat salah dengan syarak pun kena tegur. Tu lagu tu. Tu. So, habis kita baca kami juga ni, bab kafir harbi ni. Intah pada sahifah 178 sampai 179 juzuk yang keempat. Dalam Sunan Abi Daud ni tengoklah. Dan berkata Qurtubi pada mentafsirkan ayat la tattakhizu bitanatan min dunikum, telah menegah oleh Tuhan yang maha mulia lagi yang maha besar akan sekalian orang mukmin yang beriman ni dengan ini ayat, katanya Imam Qurtubi, daripada bahawa menjadikan mereka itu akan orang-orang kafir dan Yahudi dan sekalian yang mengikut hawa nafsu, yakni ahli bid'ah, akan orang-orang yang masuk pada mereka itu yang bertukar-tukar fikiran dengan mereka itu pada segala pekerjaan. Allah Ta'ala lagi dan mencederakan mereka itu orang mukmin kepada mereka itu orang kafir dan orang-orang yang ahli bid'ah tu akan apa tu Menyandar. kenderaan Menyandar tu. pengenderaan dah apa kita dia tadi kan ahli bid'ah dah pekerjaan la sawab pekerjaan orang-orang kafir dan orang-orang yang ahli bid'ah akan pekerjaan muslimin. Intah habis itu. Dan telah bertitah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar Al-Faruq ni orang berani ni. Kenapa? Kerana Al-Faruq tu kerana dia tu orang mana terbeza di antara hak batil dengan yang hak ni. Dia berani ni. Umar Al-Faruq ni tidak orang mananya duduk senyap-senyap takut tak. Yang sebenar tegak. Ni kecek dengan lantangnya. Tak kira lah. Tu. Kipok haram maknanya. Hoi kita buat lagi haram juga. Lagu tu. Jangan kipok saja haram. Bini Perdana Menteri tak pakai tudung saja haram. Ni. Perdana Menteri curi piti kayak saja haram. Ni pun haram juga. Macam-macam lagi. Tak kira lah maknanya. Maknanya tak kira lah maknanya orang kita ke orang dia ke, kalau buat kerja tak kena tegur. Tu. Ambo lebih suka maknanya kita ambil pendekatan sebagaimana Syekhuna Ali Jumaah. Dan ni Syekh Ali Jumaah. Dari khutbah dia yang terbaru-baru ni, dia kata seorang alim, al-alimu tu la yasluh, dia kata tidak patutlah maknanya masuk antadkhula maknanya masuk dalam ayu hizbus siasi, maknanya mana-mana parti politik. Kenapa? Bukan kerana tak semain politik. Hak undi, hak tu urusan kita dengan Allah. Allah Ta'ala tahu kita ni undi parti Islam ke tak. Ini bukan masalah tu. Masalah nak royak benda sebenar. Supaya tidak terikat maknanya. Supaya tidak sepik. Supaya tidak kata pupuk kita senyap-senyap. Pupuk demo. Jahat, zalim, kafir, gini, fasik. Ada lagu tu. Mana semuanya kena tegak dengan sebenar laku. Harai lah. Lagu tu. Habis. Bertitah gapo Sayyidina Umar ni? Tak kala menjadikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu akan seorang Nasrani. Abu Musa Al-Asy'ari ada menjadikan seorang Nasrani, yakni kafir zimmi bila sebut kata Nasrani. Kerana orang kafir zimmi ia bayar jizyah. Duduk perdamaian dengan orang Islam. Dia ni. Jadi terpelihara darah dia berapa semua sekali, harta dia berapa. Akak jadi berapa ni Abu Musa Asy'ari ni? Akak jadi kerani. Ni kerani, mana katik, mana kerani. Bukan keroning tak. Dah ni. Tu kero. Ni kerani. Hasil kerja kerani dia naik je lah katik.
Jangan memuliakan oleh kamu akan mereka itu ai kafir. Tu kita Sayyidina Umar. Kerana telah menghinakan akan mereka itu ai kafir oleh Allah Taala. Ramai mana lagi orang Islam yang boleh jadi apa kan ni? Ramai mana lagi orang Islam kita boleh kita sedar dalam perjuangan Islam kita. Ramai mana lagi maknanya kalau kena uslub cara berdakwah kita, lawan ramai mana dah orang akan ikut kita. Ngada ni. Tu. Dan jangan mempercayai kamu akan mereka itu kerana telah membangsakan Allah Ta'ala akan mereka itu kepada khianat. Orang kafir ni kukuk mana ke khianat kita. Kena ingat situ. Dan jangan menghampirkan kamu akan mereka itu kerana telah menjauhkan Allah Ta'ala akan mereka itu. Kalau pasal wak kelak punya kopah, tu tak apa. Ni dia ni. Orang dia kata mana patutnya anyo kau orang kafirnya dia orang Cina gapo nak sokong perjuangan pas juga masuk Islam lagi tapi sokong dengan Islam comellah. Buat kelabnya kopah comel. Ni bukan akak darah suku dak, nak akak kursi suku dak. Sebab bila parti suku dia ada perlembagaan parti dia. Dia ada kitab dia sendiri, perlembagaan parti dia sendiri. Supaya kita ada perlembagaan kita sendiri. Quran, hadis, ijma' qiyas. Dalam DAP ada Quran, hadis, ijma' qiyas. Ada. Tengoklah. Bila ada perlembagaan parti, mana anak-anak buat orang-orang dalam parti akan tetap ikut pada perlembagaan dia sendiri. Jadi bila akan sampai masa maknanya khianat orang kafir ni akan nyata, wallahu alam akan sampai masa dia. Kerana Nabi sendiri, Allah Ta'ala sendiri menamakan kafir ni khianat. Selagi mana dia tidak masuk Islam, dia khianat. Tu. Dan jangan menghampirkan kamu akan mereka itu kerana Allah Ta'ala menjauhkan akan mereka itu. Dan tersebut adalah tafsir bagi Abi Hayyan pada tafsir ayat la tattakhizul kafirina awliya. Ada pada ayat ini dalil atas bahawasanya kafir tiada berhak, maknanya tak boleh langsung atas orang Islam akan memerintah dengan satu jalan sikit pun tak boleh. Nak royah tu satu jalan pun tak boleh. Takut ada sikit-sikit ni tak boleh. Sikit pun tak boleh. Satu jalan pun tak ada, dia kata. Mana misal satu daripada jalannya anak ada orang Islam itu anak ada orang Islam itu atau lain daripadanya daripada anak. Lagu mana? Tu. Dan bahawasanya lagi akeh. Mananya kalulah seorang keluarga kafir tu maknanya. Dia ni. Anak dia yang masuk Islam, maka pok kafir tak ada sikit habuk jalan pun nak meretah maknanya atas anak hok Islam. Walaupun dia pok walau anak tu dia kuasai lah, dia boleh kata, tapi oleh kerana anak dia masuk Islam, mana pok tak layak, tak ada berhak lagi nak mengata atas anak dia sendiri hak masuk Islam. Tu lagu tu. Biarnya khabar sikit ni, biar tengok hukum. Bermula katanya dan bahawasanya tiada boleh minta tolong dengan kafir zimmi pada pekerjaan yang bersekutu paut dengan dia oleh menolong dan memerintah. Tengok ni, nak menolong pun tak boleh. Baiklah dia berkata kita bukan nak bawa nak latih dia pemerintah, kita nak bertolong, kita nak tolong wa ta'awanu alal birri wat taqwa, di atas menegak ke Islam birri wat taqwa ada ni dengan ambil DAP sebagai tak kawan kita nak menolong di atas perjuangan kita. Tu lagu tu. Lagu mana tu? Pasal nak menolong lagu tu. Bukan nak atik jadi apa? Pemerintah bukan nak menolong je. Dan bahawasanya tiada boleh minta tolong dengan kafir zimmi pada pekerjaan yang bersangkut paut dengan dia dengan pekerjaan oleh menolong dan memerintah kau Islam. Tak boleh. Intah. Ada tengok. Tak boleh. Kena ingat baik tu. Dia ni. Nak ayat hukum ni. Hak demo mulut huduh, hak demo berasa tak berani dengan aku tu lah. Gila nak katakan buat amno lah. Kata banyak, ngupak banyak lah. Lah gi. Tu. Bermula katanya kata Abi Hayyan ni, anak ada orang Islam itu apa makna? Artinya tiada boleh kafir itu memerintah akan anaknya, anak kafir itu sendiri yang jadi Islam, yang masuk Islam budak itu. Tak boleh. Budak tu masuk Islam dah, molek-molek. Jadi pok ni padahal pok layaklah nak perintah anak, tak boleh kerana anaknya masuk Islam.
Ayat satu jalan pun tak boleh. Apa orang kafir nak merintah orang Islam kerana mengikut ibunya ke atau salah seorang daripada tok nenek dia ke masuk Islam tu, apalah. Maka lebih-lebih lagi orang Islam lain daripada anak dia. Nah tu ni, yang lain daripada anak dia sendiri nak merintah. Lagilah sangat boleh. Lagi sangat haranya. Ingat baik tu sejak haranya. Jangan duk lapar dengan aku lagu tu. Nah tu ni. Ambo nasihat ni, walaupun ambo ni orang panggil orang baru mengaji. Nah tu ni. Pelajar agama masih lagi menuntut di Jamiah Al-Azhar Mesir Kairah ni, bukan tok guru pondok, bukan ustaz masyhur, bukan ustaz yang kecil lagi tu, tapi kerana atas kasih sama-sama saudara Islam kita, sama-sama orang panggil nak berjuang Islam, nak menegakkan Islam di negara kita, tosih kerja zalim dia adalah ni. Tapi ambo nak nasihat, dia kena dengan hukum hakikat agama, dia kena dengan hukum ulama salah kita buat mula, biar kena dengan jalannya ulama salah kita. Ni ulama salaf ni dia panggil. Salaf cara jalannya dia. Walaupun bukan salaf pada zaman dia. Zaman mutaakhir lah, tapi cara jalannya dia ni lah orang panggil cara jalannya salaf orang panggil. Tu. Habis. Maka lebih lagi orang Islam yang lain daripada anaknya. Tu. Ada pun pekertaan ni nak rak popok demo hok kata boleh pula ni. Tirak. Dulu dia rak orang UMNO. Dela ni kita kena rak orang UMNO dan orang PAS. Dan siapa dia orang PAS? Orang kita sendiri kena rak sekali belaka. Kena rak lah kau. Tu. Kananya al-ibrah la bi khusus la bi khususis sabab. Ni. Tu. Al-ibratu kan ada kaedah tu. Al-ibratu bi umumil lafz dan la bi khususis sabab. Ingat baik tu. Dia mau kata kita ni hatta ke UMNO mula. Iyalah hatta ke UMNO. Pakal lepas buat juga Pak UMNO, supalah juganya. Ada gutu. Jangan reti sikit kan. Apa yang payah faham nah ni makan nasi makan tahi. Kita buat cara orang makan nasi, buat faham apa orang makan nasi lagu tu. Ada pun perkataan, maknanya pendapat, makna qaul. Tu. Siapa dia ni kata dia bawahnya seperti yang mulia Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk Kedah. Tengok. Musa ni kita hormat pada Tok Guru. Tengok. Bawah satu tu. Qauluhu, mereka yang mengharuskan hingga akhirnya. Siapa dia ni? Ulama yang mengharuskan kata orang ni orang kafir boleh jadi pemerintah. Boleh minta tolong orang kafir harbi. Nah ni, boleh minta tolong orang kafir zimmi ni siapa dia? Bukan orang biasa. Ni yang mulia tengok. Ulama kita beradab antara ulama. Ni nak tegur orang tidak beradab dengan ulama. Orang yang suka mengkafirkan Tok Guru. Nah ni, sama ada Tok Guru ni Aziz. Tak kira lah siapa. Orang UMNO kau suka mengkafir, orang hok kuat kono nak jual ahli sunnah wal jamaah kau, kono nak rak wahabi kau. Spesial orang panggil tak ada adab dalam perjuangan. Tengok ulama mula ni, walaupun tidak sependapat ni, dia panggil Tok Guru tidak sependapat dia, yang mulia Tuan Guru Haji Abdul Rahman Merbuk Kedah. Panggil yang mulia Tuan Guru. Kita panggil ni Aziz, ni Ji gitu ya. Itu biar kita ada beradab akhlak kita juga dalam nak jual ahli sunnah pun. Jangan dulu ada adab tertentu kalu lagu tu. Betul ni. Tu. Dan yang mulia Haji Ghazali Imam Masjid Bidung Kedah dan rakan-rakan keduanya. Intaha katibuhu. Tengok dia lah maknanya. Tu. Jadi demo ni ulama juga. Ni ada dalil juga. Kalau gitu musannif kita nak rak dalil demo. Dalil demo kata boleh. Bukan baru dah kata boleh. Lama dah kata boleh. Hak demo kata talusiasi tak sesuai. Wakil tak serupa hak dalam kitab ni. Hak dalam kitab ni tak serupa wakil di negara kita Malaysia. Ingat baik. Tu. Kata dia nya ada pun perkataan mereka yang mengharuskan mereka itu akan berkongsi orang-orang Islam dengan orang-orang kafir pada memerintah orang-orang Islam di negeri yang agamanya yang rasmi agama Islam, dan mensah mereka itu akan kafir-kafir yang di tanah Melayu itu jadi menteri atau orang-orang Islam, dan menamakan mereka itu akan kafir-kafir itu dengan kafir-kafir muahadin. Nah ni. Maka itu orang hak lagu tu, waktu bikin fatwa lagu tu perkataan yang salah, perkataan yang tak betul, ia tak kena. Mana gitu. Kerana apa tak kena, tak betul, salah tu? Kerana tiada ada dalil atasnya. Tak ada dalil sikit habuk. Nah katanya musannif kita Syekh Qadir Mandiri Al-Alimul Allamah rahimahullah wa qaddasallahu sirrah.
Tak ada dalil sikit habuk dah. Tu. Bila tak ada dalil, kita tak boleh buat amal. Karenanya agama kita dinuna bunyanu 'alan nuqul la munasabati 'alal uqul. Agama kita dibina di atas dalil naqal daripada Quran dan hadis. Bukan di atas munasabah pala tok kita. Boleh berkali. Nanti kau kita bekilah pula. Nanti demo masuk hidayah, masuk Islam lah. Kita nak perkenalkan Islam ke demo lah. Takut demo nak ke Islam kita lah. Tak boleh nak main munasabah akal lagu tu. Kena ikut dalil lah. Hak kata ini semati. Lagu tu tu. Mana lagi? Mana dah? Kerana tiada dalil atasnya. Bahkan segala dalil menunjuk atas haram menjadi bahkan segala dalil menunjuk atas haram menjadikan kafir pemerintah atau orang Islam. Dan kerana apa lagi selagi elaknya? Tadi elak pertama, yang keduanya kerana sekalian kafir watani, kafir hak ada dalam Malaysia. Hak naik ketik banyak pegap di Kelantan tu. Hak sembah. Ni Hindu-Hindu hak ada sembah kuih-kuih dia, tokoh-tokoh berhala di kuih dia banyak gapo tu. Ni walau tu biar Quran mulut sekali pun wa makaru Allah gapo semua kali tu orang panggil kafir watani. Seperti kafir-kafir kata Musani yang di tanah Melayu itu. Tiada sah, tak betul, tak kena, tak leh. Dijadikan mereka itu kafir-kafir zimmi. Tak masuk dulu lagi nak jadi kafir zimmi. Ingat baik tu. Sama telah menjadikan mereka itu menteri dan gubernur. Lebih-lebih lagi lah, istimewa lagi lah. Kau lagi sangat haram lah maknanya. Kau lagi sangat tak betul lah maknanya. Kita jadikan dia menteri gubernur dan wakil rakyat di parlimen. Kerana syarat bagi kafir zimmi itu bahawa ada ia mempunyai kitab. Ni syarat nak jadi kafir zimmi. Orang kafir zimmi kena ada kitab. Supaya Nasara ada kitab dia. Ni perjanjian baru panggil Bible. Support Yahudi dia ada kitab dia. Perjanjian lama dia panggil Taurat. Walaupun Bible, Taurat Injil, Taurat adalah ni perjanjian baru, perjanjian lama tu bukan kitab hak diturun di atas Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihi wassalam dulu bukan. Tapi demo ni ada kitab. Maka nak kata kafir zimmi kalau demo ni bayar cukai kepada kerajaan Islam. Ada pula ni bukan kerajaan Islam. Adalah ni kerajaan umat Islam. Kerana kerajaan Islam ni mesti menjalankan ke hukum hakim, hudud Allah, agama Allah ditegakkan, maksiat tidak dilaksanakan dihapuskan. Ni dengan kipok-kipok dengan maksiat sana sini gapo tak panggil kerajaan Islam, kerajaan umat Islam. Kalau gitu kok mana jalan nak panggil kafir zimmi? Tak ada jalan. Kerana pertamanya kafir zimmi ni mestilah dia tu ada kitab. Yang keduanya kafir zimmi ni kafir ni. Maknanya dia bayar cukai lah maknanya kepada kerajaan Islam. Jadi kerajaan Islam tak ada lah ni. Tak ada lah ni kerajaan umat Islam. Sebab tu kita nak menegakkan kerajaan Islam sebenarnya. Tapi jalannya tak kena adalah kitab hak tutup guru kita karang mula. Kalau dia kata tutup guru ni ada dalil. Mana nak dalil. Kita nak bukan nak kecek kata ni ada maslahat politik. Ni orang panggil taktik politik. Ni taktik siasi. Dia ni. Kita nak kerana agama kita ni berjalan, politik kita ni berjalan di atas agama. Bukan agama jalan atas politik bukan. Kita nak siasah Islamiyah, bukan Islam siasi bukan. Kita nak hadarah Islamiyah. Bukan nak Islam hadari bukan. Satu Malaysia kau orang tak kecek. Tu lagu tu biar faham molek. Habis. Kerana syarat bagi kafir zimmi tadi kena ada kitab. Seperti mana misal? Seperti Yahudi atau syibih kitab seperti Majusi. Tu. Tambahan lagi berkongsi orang-orang Islam dengan orang-orang kafir pada memerintah orang-orang Islam itu bid'ah dalalah. Ni royak kau gara apa ulama-ulama muda UMNO. Di dalam UMNO tu. Dia ada ni. Ni bid'ah dalalah. Bukan mengaji sifat 20 bid'ah dalalah. Bukan pakai mazhab Syafi'i bid'ah dalalah. Bukan bertarekah dengan tarekah Mu'tabarah Sufiyah bid'ah dalalah. Ni bid'ah dalalah, ni bid'ah dalalah. Tiada ada dikerjakan dia KJL berkongsi bertolong-tolong dengan orang kafir ni. Pada masa hidup Rasulullah ada.
Tu. Dan khulafa ar-rasyidin tak ada juga. Ni tiada haram maknanya bagi alim ulama diam daripadanya. Jadi ambo tak si masuk dalam buku haram ni. Buat tu ambo kecek tu. Buat tu ambo ayat juga tu. Wala mung hok mulut hudu. Wala demo hok mulut tak apa comel. Demo kata mulut ambo tak comel. Mulut ambo pada comel. Dah ni kerana apa? Kerana ambo nak tegak benda sebenar. Wala demo cerita lah, wala demo kata ambo tak si kena haram hok Syekh Qadir Mandili almarhum radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah sebut lagi tak ya. Ngak baik tu. Ada pun berdalil mereka itu lagi. Apa-apa kata boleh ni. Atas sah menjadi orang kafir wasani di tanah Melayu, menteri-menteri yang memerintah orang-orang Islam dengan ayat Quran. Ada juga ayat Quran ni. Moga hok pesen belajar belaka dah tu ni. Tu orang lah ni orang ngaji agama apa boleh jadi sokak UMNO tak tahu Allah alai lagu mana tu. Waktu biar ayat Quran pandai belaka lah ni. Tapi kena kok mana kita tak tahu lagi. Tapi tengok. Ni. Kena kodok mana cara demo hujah ayat Quran. Quran lah, hadis lah. Tapi cara istinbat, cara faham kena kodok mana. Tu lagu tu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Ya tu ayat dia. Dan ayat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Tengok ayat. Ayat tak ada terjemah, kita nak suka dah. Mana tak kena dalil dengan madlu tu tak kena. Dan ayat wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun wallahu bima ta'maluna basir. Semua ayat tadi tu maka iaitu berdalil yang tiada sah. Tak betul dalil kata Syekh Qadir Mandili tak kena tu. Kalau dia mau kata kena, jadi demo bukan menyalahi hamba, menyalahi Syekh Qadir Mandili. Syekh Qadir Mandili pengarah kitab penawar bagi hati, pengarah bagi kitab perisai bagi sekalian mukallaf, pengarah bagi kitab tiada haram bermazhab, pengarah bagi kitab mustalahat dalam mazhab Syafi'iyah, pengarah dalam kitab apa rak-rak Hasan Bandung Wahabi dulu tu, pengarah dalam kitab Islam dan Kedaulatan, pengarah dalam kitab Mutiara yang Indah. Ni kalau 2-3 butir kitab politik dalam duk cara nak suruh sokopah ni. Itu. Habis itu. Demo tak kena kau dah jasa ulama dulu ni. Demo ni ikhlas ni. Demo ni duk Mekah, sanggup bersuara yang kebenaran tu di tanah Melayu. Allah ni dia tak ada dah. Ambo walaupun tidak nak murid dia, duk Mesir, ambo sanggup bersuara sebagaimana hak dia sebut dalam kitab ni. Tu habis. Kerana apa? Tiada sah tu ilat. Kerana segala ayat ini tiada ada bersangkut paut langsung dia kata dengan menjadi orang-orang kafir pemerintah dan menteri. Ni. Dan tak ada sangkut paut nak jadi orang panggil ayat boleh bertolong-tolong berkasih sayang tak ada. Maka tiada setuju, mana tak kena, tak sekurasi maknanya. Tak sekurasi, tak setuju, tak kena, tak bertemu takut maknanya dalil dengan madlul. Tu. Bahkan jauh panggang dari api. Jauh panggang dari api kata. Demikian juga berdalil mereka itu dengan tawarikh negara. Habis ayat Quran, habis dengan tugas ni. Waktu ubik pula sejarah, dia kata sejarah Islam lah kononnya. Sebagai nak nak membulih ke apa hak demo dua amal tu. Waktu ubik pula. Tu tawarikh negara Islam seperti apa Asbania tu. Maka jawab musannif tak sah, tak kena tu ya, tak kena. Kenapa tak sah? Kerana dalil-dalil itu hanya 4 je. 4 qada hok apa yang panggil ijmal. Ni ada ni. Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Ada lagi istishabul asli gapo semua sekali tu ngaji kita usul fiqh lah. Ngaji kita lumak gapo tu. Ada ni. Ngaji kita apa lagi? Ghayatul wusul gapo tu. Tengok. Tapi ayatnya mudah-mudah pak ni orang panggil masdar bagi agama kita. Cek lah ni kena pada istimewa lebih-lebih lagi pula orang-orang kafir di siping itu ahli kitab. Lebih-lebih lagi pula hak dalam sejarah dia mau ambil itu ahli kitab. Bukan hak tu semua berala apa tak Hindu gapo tak cak. Kalau ketik pelatih banyak gapo tu bukan. Tu. Bukan wasani, bukan penyembah berhala. Maka tiada sah dikias akan wasani atas ahli kitab. Tak sah. Tak kena tu. Orang panggil qiyah ma'al far. Ni qiyah ma'al farid dia panggil tu. Qiyah dengan apa? Qiyah dengan
Kiyah dengan maki soalan, maki dengan maki soalan tu tak kena langsung, tak kena takut lah tu. Kiyah pasik dia panggil tu. Kiyah ma'al parik dia panggil. Pendeknya kesimpulannya mana dia? Mereka itu tiada sunyi. Makna orang-orang yang membenar ni, orang-orang kata boleh ni, kata Musa ni, kita tak sunyilah dia tu daripada dua golongan dia kata. Tu dua perkara, dua golongan. Ada kalanya tiada mengetahui mereka itu akan haram berkongsi dengan yang tersebut. Ni ada kalanya orang hak pesen membenar, menyokong, ya boleh gapo semua sekali ni. Kadang-kadang jahil kata tidak mengetahui akan haram berkongsi tersebut, bertolong-tolong melantik, bertolong berkongsi gapo semua tu. Maka yang demikian itu jahil bala besar. Dan ada kalanya mengetahui mereka itu akan dia, tetapi mengharu, tahu dah kata haram tapi memboleh mereka itu akan dia. Kerana apa? Kerana menyokong parti mereka itu. Kerana nak sokong sokong UMNO, jadi dia benar kata bolehlah UMNO kerana darurat gapo semua sekali tu. Dan ikutlah. Ataupun kita lepas kaya aku kerana matlamat kita nak buat UMNO nak menang gapo boleh juga. Tak kira. Jadi nak boleh juga dia kata, nak mengaruhkan juga. Kerana menyokong parti mereka itu atau kerana tujuan yang lain, maka bala yang lebih besar. Seperti kata penyair, fa in kunta la nadri fatilka musibah wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Itu artinya, maka jika ada engkau tiada mengetahui, mu tak tahu hukum, jahil dan tak tahu, tak mengaji malah reti duk komen dalam Facebook ya, reti duk kata huduh dalam Facebook, orang suruh mengaji malah. Kalau orang mengajar kata riak, kata takabur, macam-macam. Maka itu bala petaka lah dia kata. Maka jika ada engkau mengetahui, tahu dah, maka bermula bala itu lebih besar lagi. Bala lebih besar lagi. Dan jika menghendaki engkau akan keterangan lebih luas lagi, panjang lagi, maka membacalah akan kitab saya yang bernama Islam, Agama dan Kedaulatan. Dalam itu bahas banyak lagi. Tengoklah kitab tu lah. Tu. Lalu nak ambil lagi selaginya orang panggil sebagai pengubat jiwanya, fatwa ia ke berapa dah. Dalam ini juga pertanyaan, adakah muka surat 128, adakah sekalian kafir yang di negeri Islam dinamakan kafir harbi atau kafir zimmi? Itu soalannya. Serta diketahui bahawasanya mereka itu tiada ada berakad aman mereka itu dengan orang Islam. Dan apa dikehendaki dengan darul harbi? Nah ini. Itu. Jawab kata Musanni, yang zahir, yang nyatanya kata Musanni, bahawasanya mereka itu kafir harbi. Yang baik tu. Nah ini, kafir harbi. Tu tak dipanggil kafir lagu mana, ya pelik sungguh. Nah ini. Kerana dia tak mati lagi, mana tahu dia kata lakut lingguan masuk Islam kau nak mati. Hak nak mati tak saya kira hak lah ni. Kalau hak nak kira hak kat mati, tak dipanggil Islam. Mu nak mati bila? Ayat bodoh sungguh, kecek. Habis itu. Kerana apa? Kerana kaedahnya inna kullaman lam yu'ahidna ala silmi ya yu'addu muhariban. Aduh. Sesungguhnya tiap-tiap mereka, kata dia, tengok di tafsir dia mudah, tiap-tiap mereka yang tidak berakad aman dengan kami, berakad damai dengan kami, kembalilah dia sebagai harbi. Intaha tafsir al-manar. Pada muka surat 49 juzuk yang keempat. Artinya bahawasanya tiap-tiap kafir yang tidak berakad, ia kafir dengan orang kita Islam atau berdamai. Mana DAP tidak mahu berdamai dengan orang Islam. Nah ni, dia nak juga kekuasaan, nak merintah juga kekuasaan. Kalau dia nak keadilan saja, nak biar keadilan berlaku di atas muka bumi Islam ni, muka bumi Malaysia kita ni, bapa dia tak serah kepada PAH saja ya. Nah ni, pakat masuk PAH belaka. Atau awak kelapnya ke PAH, pakat masuk kelapnya ke PAH, undi PAH. Nah ni, dia PAH menang lah. Dalam apa? Dalam perjuangan nak lawan UMNO ni. Tapi dok, demo ni ada parti suku pula. Parti suku, kalau demo ada matlamat suku. Ingat situ tu. Tu tak ingat apa dah, tak ingat sangat apa dah. Dan bermula. Itu. Tiap-tiap orang yang tidak berakad ia dengan orang kita Islam,
atas berdamai, dibilang akan dia kafir yang memerangi. Kafir apa yang memerangi? Kafir harbi lah. Harbi. Dan bermula kafir zimmi, iaitu tiap-tiap kafir. Apa yang kafir zimmi ni? Tiap-tiap kafir yang diberikan akan dia akan kafir, akan keamanan atas darahnya kafir dan hartanya kafir, dan membayar ia padahal maknanya wawul hal, padahal membayar ia kafir akan jizyah, akan cukai kepada kerajaan Islam. Atau anak kafir zimmi. Ingat baik tu. Dan tiada boleh jadi kafir zimmi, tak boleh jadi kafir zimmi melainkan Yahudi dan Kristian dan Majusi. Tengoklah weh. Negara kita tu kafir banyak tu, kafir mana tu? Cina sikit sangat je Kristiannya. Banyaknya Buddha lah, Buddha. Buddha Siam ke Buddha Cina tak kira. Hindu gapo semua kali tu. Tu. Kalau kata Kristian sekalipun, bayar kau nak cukai. Kau kerja Islam. Dia bayar cukai kau kerja UMNO. Kerja Islam ke? Bukan kerajaan Islam, kerajaan umat Islam. Dah tu. Tu. Mana kafir zimmi? Mana? Tu. Dan ada pun kafir yang menyembah berhala, maka tiada diterima daripada mereka itu melainkan Islam saja. Tak boleh. Tu waktu ambil ayat Quran kau nak kata dia sokong dah Islam, tak boleh. Dah ni. Kena masuk Islam kau ke mana? Dan dikehendaki dengan Darul Harbi, negeri Harbi ni. Tempat Harbi itu negeri yang penduduk negeri, orang-orang kafir yang tiada ada perdamaian bagi mereka itu serta muslimin. Tengok 13 Mei mula. Siapa dia? Orang panggil duk akad bero apa? Duk akad apa? Duk apa simbol menyapu, duk sapu. Seolah-olahnya simbolik kepada nak sapu orang Melayu, orang Islam daripada tanah tanah air tumpah darah sendiri ni. Siapa dia? DAP. Tu kena tengok molek dah ni. DAP tu daerah dia suka kodok dengan hak Singapura tu, PAP tu. Allah, na'udzubillah min zalik. Allah, pelik sungguh lah. Tak erti nak kata berapa, tak erti. Lah gila. Cuma kita nak ayat sini nak demo pehe, demo tak si pehe, demo nak rakyat, demo nak kata uduh, demo tak terima, makuh pergi demo lah. Tu demo berasa demo ada kitab sendiri, berasa kekal dengan kitab demo lah gila. Dan dikehendaki dengan Darul Harbi itu negeri yang penduduknya orang-orang kafir yang tiada ada perdamaian bagi mereka itu serta muslim. Sekalipun ni raya, sekalipun tiada memerangi mereka itu akan Islam, tak ada abdi pun, tak ada tembok kita pun, duk baik molek makan nasi sekalian kita, raya pergi rumah kita. Dah ni royak nak lawan UMNO sekalian kita, tapi demon ni kafir harbi wala tak pergi kita. Ingat baik tu. Dan negara Islam tiada ada ia jadi negara kafir dengan sebab banyak di dalam negara Islam tu orang-orang kafir tak jadi. Tu. Atau meninggal akan dia akan negara tu oleh muslim muslimun, maka mendamai akan dia oleh orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Habis itu. Jangan alis sihir seru nama Maharaja, nanti segerombolan hantu bisu yang menjelma. Guna hak berfikir sebelum hak untuk bersuara. Kalau terpelajar sila guna hak Miranda.